Selamat petang, salam sejahtera. Ini keputusan terkini yang kita terima mengejutkan daripada Istana Negara. Apalagi apabila Agung berkenan menerima menghadap Ismail Sabri Yaakob. Wah, ini memang mengejutkan kita apabila selepas lama mendiamkan diri, selepas lama tidak menghadap Yang di-Pertuan Agong, selepas sudah tidak menjadi Perdana Menteri, selepas disingkirkan daripada jawatan Perdana Menteri karena Parti Barisan Nasional UMNO tidak menjadi kerajaan yang boleh melantik Perdana Menteri, akhirnya Ismail Sabri Yaakob menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Tapi tujuannya apa? Ini yang kita nak tahu. Kenapa Ismail Sabri Yaakob menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong? Saudara-saudara sekalian, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ahmad Shah berkenan menerima menghadap bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob di Istana Negara petang tadi. Dalam catatan di Facebook Ismail Sabri Yaakob, ahli Parlimen Berak itu mengucapkan terima kasih kepada Sultan Abdullah kerana memberi perkenan kepadanya untuk menerima menghadap baginda yang dipercayai berlangsung pada pukul 2.30 petang. Difahamkan, pertemuan itu berlangsung selama kira-kira sejam. Pertemuan rasmi membabitkan Ismail dan Agung itu dipercayai pertama sejak PRU 15. Ismail berkhidmat sebagai Perdana Menteri ke-9 selama setahun 51 hari, menjadikannya Perdana Menteri Malaysia paling singkat. Beliau menggantikan Muhyiddin Yassin yang berkhidmat sebagai Perdana Menteri selama 17 bulan. Anwar Ibrahim kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan, menggantikan Ismail selepas PRU 15 pada 19 November lalu. Saudara-saudara sekalian, tidak dinyatakan secara langsung apa tujuan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Dia hanya menyatakan bahawa beliau telah diperkenankan untuk menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk berbincang tentang perkara yang tidak diketahui. Dalam catatan di Facebook, ahli parlimen itu mengucapkan terima kasih kepada Sultan Abdullah kerana memberi perkenan kepadanya untuk menerima menghadap baginda yang dipercayai berlangsung pada pukul 2.30 petang itu. Difahamkan pertemuan itu berlangsung selama kira-kira sejam. Wah, boleh tahan juga lamanya kan? Pertemuan rasmi membabitkan Ismail Sabri Yaakob dan Agong itu dipercayai kali pertama sejak PRU 15 telah diadakan, yang mana Ismail Sabri Yaakob tidak lagi dilantik sebagai Perdana Menteri kali kedua. Ismail Sabri Yaakob adalah Perdana Menteri yang telah berkhidmat kepada negara kita selama 1 tahun 51 hari, tidak sampai 2 tahun, menjadikannya Perdana Menteri Malaysia paling singkat. Ismail Sabri Yaakob menggantikan Muhyiddin Yassin yang berkhidmat sebagai Perdana Menteri selama 17 bulan. Anwar Ibrahim kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan, menggantikan Ismail Sabri Yaakob selepas PRU 15 pada 19 November yang lalu. Semoga pertemuan ini memberikan kesan yang bagus kepada negara kita. Semoga ada perkara yang dibincangkan yang boleh membantu membangunkan Malaysia. Saudara-saudara sekalian, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Ini keputusan daripada Zahid Hamidi, permohonan yang paling mengejutkan seluruh Malaysia. Selepas menjadi timbalan Perdana Menteri, selepas lebih tidak sampai 5 bulan, baru 4 bulan kalau saya tak silap, Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri. Ini keputusan beliau yang paling mengejutkan kita. Permohonan beliau yang paling mengejutkan kita. Yaitu apa? Dia memohon supaya pasport dikembalikan secara kekal untuk tugas rasmi. Ini memang menjadi, saya rasa ini akan menjadi kontroversi dan akan menjadi senjata peluru kepada parti politik yang memusuhi
Zahid Hamidi. Kita tunggu sajalah, pasti akan ada cyber trooper, akan ada berita-berita daripada parti yang memusuhi Zahid Hamidi ini akan menjadikan isu ini menjadi isu yang sangat besar. Tapi saya secara pribadi, saya setuju dengan apa yang dibuat oleh Zahid Hamidi ini. Kerana sekarang ini Zahid Hamidi mempunyai tugas rasmi yang perlu pasport tersebut. Oleh sebab itulah, Ahmad Zahid Hamidi memohon untuk mendapatkan semula pasport antarabangsanya secara kekal bagi menjalankan tugas rasmi sebagai timbalan Perdana Menteri. Pasport itu sebelum ini diserahkan kepada mahkamah sebagai syarat jaminan tambahan selepas beliau didakwa atas 47 tuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram melibatkan dana Yayasan Akal Budi yang kini prosidingnya di peringkat pembelaan. Menerusi afidavit sokongan permohonan itu, Zahid 70 tahun berkata, permohonan tersebut adalah bersifat bona fide, berniat baik dan hanya bertujuan untuk memohon kebenaran bagi pelepasan pasport agar beliau dapat melaksanakan tugas rasmi dengan lancar. Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, beliau mempunyai beberapa kekangan untuk menjalankan tugas seperti menteri lain kerana tidak mempunyai akses kepada pasport tersebut. Sebagai timbalan Perdana Menteri, saya telah menerima mandat dan tanggungjawab utama daripada Perdana Menteri yang ke-10, Anwar Ibrahim, untuk mewakilkan beliau dalam beberapa urusan pentadbiran negara. Katanya yang memfailkan notis permohonan berserta afidavit sokongan itu di Mahkamah Tinggi di sini pada 20 Januari lepas. Bagi melancarkan pergerakan dan urusan dalam menjalankan tugasan rasmi, Zahid berkata beliau dikehendaki berada di dalam dan di luar negara yang memerlukan pasport berada dalam pegangannya sendiri. Selama itu, Zahid berkata pasport tersebut diperlukan kerana ia adalah syarat dalam proses permohonannya untuk mendapatkan pasport diplomatik daripada Jabatan Immigration Malaysia bagi tujuan pergerakan rasmi keluar dan masuk negara. Adalah wajar untuk mahkamah mempertimbangkan bahawa kelulusan permohonan itu bakal memberikan kebaikan serta kelangsungan terhadap pentadbiran Malaysia yang menjadi tanggungjawab setiap individu rakyat di negara ini, katanya menerusi afidavit itu. Zahid berkata permohonan tersebut tidak bersifat malafaide atau berniat jahat atau prejudis terhadap mana-mana pihak kerana beliau mengaku janji untuk tetap akan memberi kerjasama penuh dalam menyelesaikan kesnya sehingga peringkat akhir pembelaan. Saya turut mengaku janji bahawa saya akan patuh pada semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh mahkamah dan akan memberi kerjasama penuh untuk menghadiri perbicaraan pada tarikh-tarikh yang telah ditetapkan, jelas beliau. Menurutnya, permohonan itu sekaligus dapat mengurangkan jumlah permohonan-permohonan pelepasan pasport sementara kepada pihak mahkamah untuk membenarkannya keluar negara bagi tujuan-tujuan rasmi. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berkata, beliau tidak mempunyai niat untuk melarikan diri dari negara ini dan tidak menghadirkan diri ke prosiding mahkamah kerana beliau masih berkhidmat sebagai ahli parlimen di kawasan beliau dan bergiat aktif dalam bidang politik selain semua ahli keluarganya berada di negara ini. Sehubungan itu, Zahid memohon supaya mahkamah mengenepikan syarat tambahan jaminan iaitu penyerahan pasport kepada mahkamah dan ia dikembalikan kepadanya secara kekal secepat mungkin selain mengekalkan wang jaminan RM 2 juta dengan seorang penjamin yang dikenakan terhadapnya. Ia hari ini diharapkan untuk pengurusan kes bagi permohonan tersebut di hadapan timbalan pendaftar Mahkamah Tinggi Nurul Ain Hamzah yang dihadiri timbalan pendakwa raya Abdul Malik Ayub dan Peguam Nabiha Mior Azli mewakili Ahmad Zahid. Mahkamah menetapkan pengurusan kes selanjutnya pada 3 Februari ini.
Pihak pembelaan tidak memanggil 6 saksi, Pihak pembelaan telah memanggil 6 saksi termasuk Zahid pada perbicaraan kes itu yang kini di peringkat membela diri dan akan menyambung semula pada 10 April di hadapan Hakim Collins Lauren Sequeira. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.